Okey, kita sambung. Ni saya dah jumpa dah. Kita sambung pula pemuliharaan. Pemuliharaan tu bermaksud, ambil yang ni ya. Ambil dekat, awak salin dalam kotak. Maksud pemuliharaan tu awak salin yang ni. Yang warna hijau tu. Okey, mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada asal supaya dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Jelas? Okey, itu maksud dia. Dia berbeza dengan pemeliharaan ya. Beza tu, tolong bezakan. Tadi nak kekalkan. Pemeliharaan mengekalkan. Pemuliharaan mengembalikan. Jadi kita tengok. Apakah strategi untuk pemeliharaan ekosistem? Strategi dia. Kalau dalam buku teks kita tengok dia ada dua strategi. Strategi in situ dengan pemeliharaan in situ dengan pemeliharaan ex situ. Okey, ada kan? Okey, kat sini saya dah rangkakan satu nota untuk awak. Kat situ ada bulatan sebelah kiri, bulatan yang berwarna hijau. Di tengah bulatan yang berwarna purple dan sebelah kanan bulatan yang berwarna jingga. Okey, apa yang saya nak awak isi dalam bulatan-bulatan ni? Awak isi yang ni. Ni. Okey, pemeliharaan ex situ dan pemeliharaan in situ. Okey, apa persamaan dua perkataan ni tadi? Okey, persamaan dia yang warna purple tu. Nanti awak salin. Tujuan dia untuk melindungi hidupan liar yang terancam dan hampir pupus. Tak kisahlah ex situ ke in situ ke. Tak lain dan tak bukan melindungi. Saya highlightkan kat mana saya baca. Bertujuan untuk melindungi hidupan liar yang terancam dan hampir pupus. Yang kedua, persamaan yang kedua. Ia merangkumi. Merangkumi tu maksudnya meliputi flora dan fauna. Maksudnya dia rangkum semualah. Maksudnya yang termasuk dalam pemeliharaan tu maksudnya flora dan fauna. Flora, tumbuh-tumbuhan, fauna, haiwan. Yang ketiga, kedua-duanya berada di bawah penyeliaan badan kerajaan. Dan bukan kerajaan seperti Perhilitan dan Kementerian Sumber Asli. Dua-duanya di bawah penyeliaan Perhilitan dan Kementerian Sumber Asli. Okey, yang ni adalah persamaan. Kita tengok perbezaan dia pula. Okey, perbezaan dia. Yang pertama, ex situ. Haiwan dilindungi di habitat buatan. Manusia yang menyerupai habitat asal. Mungkin kita binakan satu zoo kat dia. Yang kita buat sama macam habitat asal dia. Yang in situ pula, haiwan dilindungi di habitat asal dia. Macam penempatan orang hutan di hutan Sepiluk, Sarawak kan. Yang ni pemeliharaan in situ. Ex situ tu maksudnya kita bina satu kawasan, contohnya macam zoo. Kita ambil haiwan-haiwan tadi, kita letakkan dalam zoo. Haiwan dilindungi di habitat buatan. Manusia yang menyerupai habitat asal. Okey, yang tu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, daripada segi kos. Yang ni kos agak mahal sebab kita kena buat yang baru. Yang ni agak murah. Okey, sebab kita pakai habitat asal dia. Cuma kita perbaikilah. Okey, seterusnya perbezaan yang ketiga, strategi pemeliharaan jangka masa pendek. Yang ni untuk jangka masa yang pendek saja. Tapi yang sana tadi, strategi pemulihan untuk jangka masa yang panjang. Sebab memang habitat dia dah. Kan? Memang tempat asal dia. Okey. Contoh kawasan pemeliharaan. Zoo. Akuarium. Pembiakan dalam kurungan. Yang tadi pula contohnya. Taman negara. Taman laut. Hutan simpan. Yang ni semua tak ada dalam buku teks. Tak ada. Tapi awak kena tahu. Maksudnya kena cari maklumat tambahan. Jangan bergantung semata-mata dalam buku teks. Ini adalah pengetahuan yang patut awak ada. So saya nak awak salin dalam tadi ya. Salin kat sini tadi ni. Okey, saya dah buat dah. Yang warna hijau tu yang ni. Yang warna purple
persamaan. Yang warna jingga tu perbezaan dia. Okey. So tolong salin bentuk macam ni. Saya rasa bentuk macam ni lah senang nak tengok. Okey. Jelas? Ini adalah pemuliharaan. Okey. Seterusnya kita tengok pula yang last sekali, iaitu apa dia? Apa dia tadi tu? Pemulihan ekosistem pula. Pemulihan. Apa pula pemulihan? Pemulihan bermaksud usaha-usaha bagi memperbaharui dan memulihkan ekosistem semula jadi yang dah rosak, musnah akibat daripada aktiviti manusia. Ini kira yang dah dahsyat ni. Kita pulihkan. Ni langkah yang last lah. Dah rosak habis dah, kita pulihkan. Okey, ni maksudnya pemulihan. So, notanya buat macam ni. Maksud, ambil perkataan yang berwarna biru. Masukkan dalam bulatan tu. Cikgu sedaya mungkin nak guide awak bagi senang awak faham. Okey? Bila awak buka link ni, buka YouTube ni, awak tahu apa yang awak kena buat. Okey? Seterusnya, langkah pemulihan. Langkah pemulihan di sini ada 2. Saya dah gariskan bulatan tu yang warna purple. So, langkah pemulihan. Sini sikit ya. Pertama, kita buat penanaman semula hutan. Tanam balik hutan. Dan yang kedua, kita buat penanaman tanaman tutup bumi. Mungkin kita nak memelihara lapisan atas bumi tu daripada hakisan mungkin, ataupun pancaran matahari yang terik. Ini adalah merupakan langkah pemulihan yang boleh diambil untuk memastikan kesinambungan sumber alam untuk generasi yang akan datang. Okey? Dalam buku teks pun ada macam-macam. Okey, kita tengok contoh gambar. Gambar sekejap. Cikgu tunjukkan gambar. Okey, ini contoh kalau boleh cikgu tunjukkan strategi pemeliharaan ex situ. Ini yang dimaksudkan pembiakan dalam kurungan ni. Populasi yang dianggap dom itu populasi yang tidak cukup besar untuk hidup bersendirian daripada segi pembiakan atau tidak dapat dilindungi dengan sumber yang ada, akan ditangkap dan dipindahkan ke pusat pembiakan badak Sumatera, Sungai, Dusun Selangor. So, ini adalah gambar badak sumbu yang mengawan di dalam kurungan sebab kita nak bagi dia membiak. Mungkin spesies badak sumbu Sumatera ni, badak Sumatera ni dah semakin pupus. Okay. Ini adalah strategi ex situ, iaitu pembiakan dalam kurungan. Benda-benda ni awak kena ada pengetahuan. Sebab nanti soalan dia adalah berbentuk kebat. Sekarang ni kan soalan kebat. So awak kena, jawapan awak tu kena luar daripada kotak. Jangan mengharapkan semuanya daripada buku teks. Awak kena search dari sendiri. Kita tengok tadi. Okey, ini adalah contoh hutan simpan yang masih lagi terjaga, belum lagi tercemar. Itu contohnya hutan-hutan simpan belum yang terletak di Perak. Ya, alam sekitar ni masih lagi bersih, tak tercemar. Banyak dah kita punya hutan-hutan simpan kita yang hampir tercemar sebenarnya. Okey. Yang tu dulu kita dah belajar tentang pemeliharaan, pemuliharaan dan pemulihan. Nanti kita sambung lagi.